Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur, Alhamdulillah, marilah kita sentiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kurnianya kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sihat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Saya, Profesor Madya Dr. Zuraida Abdullah adalah moderator anda pada hari ini, ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Pasti yang ada pada hari ini merupakan barisan kepimpinan sekolah, guru-guru, pensyarah, ibu bapa, kaunselor serta guru-guru bimbingan dan kaunseling di seluruh Malaysia untuk mendengar majlis ilmu kali ini di webinar kita Bicara Pemimpin Pendidikan Siri 6 sekaligus melibatkan diri secara aktif dalam menghayati kupasan isu yang bertajuk kesejahteraan mental dalam kalangan murid di sekolah. Sebelum kita meneruskan webinar kita, saya ingin memaklumkan kepada semua yang hadir bahawa program ini adalah di bawah anjuran Jabatan Pengurusan Perancangan dan Dasar Pendidikan Fakulti Pendidikan. Webinar ini akan berlangsung pada setiap bulan sebanyak 2 kali sekali. Okey, 2 kali sebulan ya. Semua dijemput hadir dan semua yang hadir sepanjang webinar ini bersiaran langsung akan menerima e-sijil. Pihak urus dia memohon agar semua peserta mengisi maklumat melalui Google Form yang akan diberikan 30 minit sebelum program ini berakhir. Selain itu, kami sangat mengalu-alukan maklum balas dan pertanyaan di ruangan komen. InsyaAllah pihak admin akan cuba menjawab soalan-soalan yang dikemukakan nanti. Sejak kebelakangan ini, tuan-tuan dan puan-puan terdapat banyak tumpuan diberikan terhadap kesejahteraan kesihatan mental, terutama di dalam menghadapi serangan pandemik COVID-19. Pandemik ini bukan sahaja memberikan impak negatif kepada golongan dewasa, malah kanak-kanak juga turut terkesan. Menurut UNICEF kanak-kanak berisiko menjadi mangsa terbesar. Hal ini berlaku adalah kerana kehidupan mereka telah berubah dengan begitu drastik. Kanak-kanak di seluruh dunia berhadapan dengan isu sosioekonomi apabila dianggarkan tambahan sebanyak 150 juta lagi yang akan berhadapan dengan kemiskinan. Seterusnya, dengan arahan penutupan sekolah telah memberikan impak kepada 1.6 bilion murid di seluruh dunia, dengan hampir 5 juta murid tidak langsung berupaya menjalani pembelajaran di dalam talian. Manakala hampir 1.8 bilion kanak-kanak dilaporkan menjadi mangsa keganasan rumah tangga dan penderaan sepanjang pandemik ini. Data UNICEF ini memberi satu gambaran bahawa pandemik COVID-19 menyebabkan tahap kesejahteraan kesihatan mental kanak-kanak terjejas dan semakin parah. Justru dalam membincangkan konteks kesejahteraan mental kanak-kanak yang merupakan aset negara adalah amat penting untuk membesar dengan sihat dan sempurna, keperluan fizikal dan mental kanak-kanak perlu dipenuhi. Adalah mudah untuk mengenal pasti keperluan fizikal kanak-kanak berbanding dengan keperluan mental dan juga keperluan emosi. Justru itu, pada petang yang penuh barakah ini, kita berjaya mendapatkan 3 panelis yang sememangnya pakar dalam mengupas tajuk
kita pada kali ini. Pihak kami amat berbesar hati atas kesudian yang berusaha Dr. Ahmad Kamal Arifin. Saya memperkenalkan dulu panelis kita yang pertama ya, yang merupakan pernah menjadi seorang guru, dan saya rasa hampir 25 tahun Encik Dr. Ahmad Kamal? Ya, 23 tahun. 23 tahun ya, telah berada dalam arena pendidikan ya, pernah menjadi warden ya, pernah menjadi penolong pengarah hal ehwal murid, kemudian sebagai ketua penolong pengarah di Pusat Diplomasi Bahasa dan Budaya ya di IDFR ya. Kemudian yang terkini beliau merupakan ketua jabatan bagi Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Kaunseling di Institut Aminuddin Baki. Seterusnya yang saya hormati yang berusaha Tuan Haji Ismail bin Hashim yang merupakan Presiden Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan dan kini bertugas di SMKA Slim River. Beliau pernah menjawat jawatan sebagai Yang di-Pertua Majlis Guru Kaunseling Negeri Perak daripada tahun 2007 sehingga 2015, naik Yang di-Pertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan 2007 sehingga 2010, Yang di-Pertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan 2010 hingga kini. Jadi boleh dikatakan bahawa Tuan Haji sememangnya dalam bidang lah ya, yang bersama-sama ya guru-guru bimbingan dan kaunseling juga dengan pelajar-pelajar di sekolah. Dan seterusnya adinda ku sayang ya, yang berusaha Dr. Azmawati Muhammad Noor, merupakan pensyarah kanan dan juga kaunselor berdaftar di Jabatan Psikologi Pendidikan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Beliau banyak menulis dan banyak membuat kajian berkaitan dengan bidang ini. Dan mungkin ketika kita bersoal jawab nanti, kita akan nampaklah bahawa ketiga panelis pada siri 6 ini yang adalah merupakan tetamu yang mempunyai pengalaman dalam memperkatakan tentang tajuk kita kali ini. Ketiga-tiga ini juga mempunyai kepakaran dalam bidang kaunseling kanak-kanak dan kesejahteraan mental murid-murid di sekolah. Justru pasti perbincangan kita tidak akan lari daripada peranan guru-guru ya, terutamanya guru-guru bimbingan dan kaunseling dan juga ibu bapa dalam menangani masalah yang semakin meningkat ya, boleh saya katakan pada ketika ini. Okey, hadirin dan hadirat sekalian, untuk memulakan ya persoalan kita hari ini ataupun isu kita hari ini ialah saya ingin tujukan soalan ini kepada yang berusaha Dr. Ahmad Kamal ya, tentang apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental. Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana bi anna la nakuna minadh dhallin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Zuraidah binti Abdullah selaku moderator yang juga merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Bersama dengan kita pada hari ini yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Hashim, merupakan Presiden Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya yang berbahagia Dr. Azmawati binti Muhammad Noor, pensyarah kanan daripada Jabatan Psikologi Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Alhamdulillah kita bersama pada hari ini untuk membicarakan tentang bicara pemimpin pendidikan di bawah kesejahteraan mental dalam kalangan murid di sekolah. Dalam konteks ini, pendefinisian saya adalah merujuk kepada kesihatan mental itu adalah berkaitan dengan kesejahteraan, daya, kecerdasan, kemampuan untuk berfikir secara normal, sihat dan bermakna oleh kalangan modal insan. Dalam konteks ini adalah murid-murid sekolah kita.
dalam konteks Nabi SAW mengingatkan betapa pentingnya kesihatan mental itu kerana dia adalah pemangkin kepada keterampilan individu. Dalam konteks ini adalah kanak-kanak di dalam negara kita Malaysia. Al-aqlus salim fil jismis salim, mempunyai kaitan maknanya adalah akal yang sihat itu adalah didokong oleh kesihatan tubuh badan dari segi jasmaninya, emosinya, rohaninya dan inteleknya. Dan untuk itu, kalau kita mewawarkan, mengimarahkan tajuk ini untuk perhatian para pemimpin sekolah khususnya dan warga pendidik amnya, maka dia adalah sangat penting. Jadi, untuk rumusan kata bicaranya, kesejahteraan mental itu adalah kanak-kanak ni merujuk kepada kemampuan seseorang insan, khususnya kanak-kanak, untuk berfikir, bercakap dan bertindak sebagai seorang yang normal, iaitu mempunyai sikap yang boleh diterima oleh masyarakat sekitarnya. Dalam konteks ini kita katakan sebagai seorang yang sihat dari segi tingkah laku, dan ini dalam bahasa kaunseling disebut congruent. Maknanya dia tidak ada split personality, dia tidak mempunyai trait-trait, petanda-petanda mental yang tak sihat. Contohnya bercakap seorang diri, marah-marah secara suddenly, tiba-tiba, dan bersikap agresif dalam merungkai ataupun refleksi terhadap apa-apa yang dia terima, sama ada daripada adik-beradik dia di rumah, ahli keluarganya di rumah ataupun rakan sebayanya di sekolah ataupun di luar rumahnya. Jadi dalam konteks normal baru ni, kita akan mengupas makna-makna yang tersirat dan tersurat di sebalik maksud kesejahteraan mental itu. Kita akan menunggu kepada persoalan yang akan dipanjangkan oleh moderator nanti. Saya kembalikan. Okey, apa yang dinyatakan oleh Dr. Ahmad Kamal tadi bagaimana kita melihat bahawa masalah mental itu bagaimana kita menguruskanlah dan saya tertarik dengan kata-kata perbincangan kita sebelum ini yang mengatakan kita kena memberikan ataupun merujuk kepada bagaimana cara kita berfikir Dr. Ahmad Kamal, dan bagaimana kita merasa dan cara kita bertindak. Dan selain daripada itu, kita juga melihat cara kita menghadapi masalah dan bagaimana kita mengatasinya. Dan seterusnya, cara kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi saya haraplah perkara ini dapat dibincangkan dengan lebih mendalam lagi oleh Dr. Ahmad Kamal selepas ini sebelum itu, saya ingin mendapat sedikit maklum balas daripada Tuan Haji berkaitan dengan, kita katakan, mungkin kita nak tengok apa yang berlaku di sekolah bagaimanakah objektif ataupun kita katakan diuruskan di peringkat sekolah lah, bagaimana pengenalan program kesihatan mental di sekolah dilaksanakan di sekolah-sekolah pada hari ini. Silakan Tuan Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Puan Dr. Zuraida yang merupakan moderator kita pada petang ini. Sahabat saya Dr. Ahmad Kamal dan juga Dr. Azriwati ahli panel yang diketemukan pada petang ini untuk membincangkan satu perkara tentang kesihatan mental. Baik, di peringkat terlebih dulu saya mengucapkan ribuan terima kasih sebenarnya kepada pihak Rusia yang mana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit maklumat tentang kesihatan mental, apa yang telah kita laksanakan di sekolah. Untuk pengetahuan hadirin yang mendengar siaran kita pada petang ini, sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun menetapkan semula ataupun
rasa, Dr. Makamal meriakasakan dulu program kaunseling, fokus perkhidmatan kaunseling di sekolah. Kalau dulunya kita merekayasa. Kalau dulu ada 7 bidang. Sekarang ni dah kita kumpulkan supaya lebih efektif kepada pelajar, telah pun menjadi 4 bidang sebenarnya supaya lebih difahami. Dan perbincangan kita pada petang ini adalah mengenai dengan fokus yang keempat, iaitu psikososial dan kesejahteraan mental murid. Di mana guru-guru kaunseling diharapkan dapat membimbing murid dalam proses sosialisasi dan interaksi. Yang pertama. Dan yang keduanya, dapat membimbing murid dalam aspek pengurusan emosi. Dan yang ketiganya, membantu murid memperkembangkan pemikiran yang positif. Okey, outcome-nya daripada fokus ini adalah murid yang sihat pemikirannya. Itulah apa yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam fokus perkhidmatan kita di sekolah. Baik, sebagai pengenalan ataupun kita katakan program kesihatan mental ini, sebenarnya dia di sekolah kita jalankan di bawah program Minda Sihat. Ya, kalau ikut dalam surat siaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang terbaru adalah 22 Jun, iaitu melaksanakan program Minda Sihat. Sebelum ni memang kita jalankan, ya, bermula tahun 2015 lagi. Tapi soalan-soalannya kita ambil daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Cuma pada tahun 2020 dan juga 2021 ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat sendiri, ya, ataupun menghasilkan sendiri soalan-soalan ini, supaya dia lebih berfokus. Di antara matlamat program Minda Sihat yang dijalankan di sekolah ini, terutamanya dalam kebiasaan baharu, ya, dilaksanakan bagi membugarkan emosi murid supaya kesan daripada penularan pandemik ataupun krisis yang berlaku ketika ini. Dan diharapkan bahawa program ini, yang mana motonya yang dicipta oleh kementerian adalah Minda Sihat, emosi terjaga, kehidupan sejahtera. Ini yang bertujuan bagi meningkatkan kesejahteraan warga sekolah dan sedar akan kepentingan dan juga penjagaan kesejahteraan diri dalam kesihatan mental pelajar. Sementara objektif kita jalankan program Minda Sihat di sekolah, yang pertamanya meningkatkan kesedaran kepentingan penjagaan kesihatan diri dan kesihatan mental. Nombor 2, membugarkan emosi murid bagi menyokong kesejahteraan diri. Yang ketiganya, mengenal pasti gejala awal yang memberi kesan kepada minda akibat pandemik dari krisis yang berlaku. Yang keempatnya, melaksanakan intervensi bagi meningkatkan kemampuan murid menguasai emosi dengan baik. Yang kelimanya, meningkatkan kemahiran gaya tindak murid dalam mengendalikan masalah emosi dan tingkah laku. Dan yang terakhirnya, objektif yang Minda Sihat dijalankan di sekolah ialah merujuk murid yang menghadapi masalah emosi, psikologi dan juga mental kepada pihak yang bertanggungjawab dengan prosedur yang betul. Itulah sedikit pengenalan dulu dan juga objektif program Minda Sihat ini yang dijalankan di sekolah. Okey, kalau dinyatakan tadi oleh Tuan Haji, ya, perkara ini telah pun ataupun hal ini telah pun dilaksanakan sejak tahun 2017. Ya, ya. 2017 dah. 2015 lagi, Doktor. 2015. Jadi tetapi keadaan agak lebih kita tekan ataupun kita katakan bahawa inilah masanya kita
menggunakan, mengaplikasikan apa yang kita telah latih ataupun yang telah kita ada kemahiran itu, kita cuba aplikasikan pada murid-murid ketika saat COVID ini. Kerana sebelum ini mungkin masalah tekanan ya, masalah mental ini tidak begitu kita orang kata serius ya. Ya betul. Dan dulunya kita fokus kepada stres saja. Dulu sebelum ni lebih kepada stres, dan hari ni kita nampak ya, kita sudah membicarakan tentang masalah mental di kalangan anak-anak kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, saya ingin menarik perhatian ya daripada bahan bacaan saya ya, berdasarkan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity ya, NHMS pada tahun 2019, hampir setengah juta kanak-kanak dikesan berdepan dengan masalah mental. Hal ini ditambah pula dengan kesan PKP ataupun kita kata Perintah Kawalan Pergerakan yang dikenakan kepada semua masyarakat Malaysia bagi mengawal wabak pandemik. Saya rasa saya pun mengalaminya setelah hampir setahun lebih kita berada dalam keadaan ini. Untuk menyesuaikan diri ya. Situasi ini sekurang-kurangnya memberi dua impak besar dalam rutin kebiasaan kanak-kanak, iaitu keupayaan pembelajaran dan perkembangan interpersonal mereka. Mereka mengalami gangguan dalam pendidikan yang boleh mempengaruhi potensi pembelajaran mereka kerana mereka harus menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran baharu ya, melalui pembelajaran dalam talian dan jarak jauh serta beralih ke teknologi digital ya Dr. Aziz untuk memastikan mereka belajar dalam pembelajaran maya. Lebih parah lagi, kanak-kanak dari latar belakang keluarga berpendapatan rendah mengalami kesukaran yang lebih serius dalam mengadaptasi dengan perubahan pembelajaran ini. Soalan saya yang berusaha Dr. Aziz, bagaimana kanak-kanak terkesan dari aspek kesihatan mental semasa pandemik ini? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi pada Profesor Madya Dr. Zuraida Abdullah selaku moderator kita pada hari ini, pada rakan-rakan panel saya ya, Tuan Haji Ismail dan juga Dr. Ahmad Kamal. Tak lupa juga kepada para pendengar yang saya hormati sekalian. Suka saya mendengar kepada dua-dua panel sebentar tadi apabila telah menerangkan tentang apa itu kesihatan mental, definisi dia ya, dan juga Tuan Haji Ismail tadi juga telah tekankan tentang dahulu mungkin apa yang kita lihat adalah hanyalah stres ya, tetapi sekarang melebihi daripada itu, di mana dia juga dimasukkan dengan aspek daripada segi anxiety ataupun kita panggil kebimbangan, dan juga sekiranya tidak dibendung dia akan membawa kepada depresi. Tapi sebelum tu izinkan saya untuk berkongsi sedikitlah. Kita semua tahu bermula daripada 18 Mac 2020 ya, masa first PKP, macam Dr. Zuraida kata tadi, mungkin beliau pun berasa terkesan. Saya pasti rakan-rakan di sini termasuk saya sendiri pun berasa terkesan juga kerana perlu berada di rumah ya. So pandemik COVID-19 kali ini ya telah mengubah corak dan norma kehidupan kita semua. So pelaksanaan PKP ni walaupun sebenarnya dia bertujuan ya untuk menjaga penjarakan sosial, untuk memutuskan rangkaian orang kata jangkitan COVID-19, tetapi dia telah mengakibatkan tadi bila kita sebut perkataan stres, tekanan ya, dan kita ada juga sebut tadi Dr. Ahmad Kamal dia sebut tentang rasa fear, okey, takut, rasa takut sebab kita tak tahu kan apa benda yang kita sedang hadapi sebenarnya, apa benda COVID-19 ni, apa benda virus yang invisible, dan juga bila kita sebut tentang cemas dan bimbang. So saya rasa rata-rata kita dan para pendengar di luar sana memang terkesan pada awal dahulu ya, dan ini telah mengakibatkan dan masih ada yang mengalami simptom murung atau depresi. So tapi sebelum tu Dr. Zu, banyak yang kita sebut di sini norma baru. Tapi sebelum tu izinkan saya untuk ceritakan sedikit apa itu norma baru. So norma baru atau ada yang panggil normal baharu, kebiasaan baharu,
resam baharu. Sebenarnya perkataan ini adalah kita katakan kita selalu gunakan interchangeably ya. Ia merupakan membawa maksud tindakan atau tingkah laku yang baharu yang tidak seperti kebiasaan. Contohnya kalau dahulu kita boleh berjumpa untuk berhari raya, sekarang ni di rumah. Dan juga kalau kita berjumpa ya, kita boleh bersalam-salaman, mungkin boleh berpeluk-pelukan, sekarang ni kita sekadar buat begitulah. So ini sebenarnya dalam keadaan ini kita sedang mengadaptasi. Itu perkataan yang patutnya kita memang kita gunakan secara berluas apa orang kata tu, very widely lah ya. Berleluasa. Terima kasih. Okey, sebenarnya pandemik COVID-19 ni macam 19 ya, macam saya kata tadi, bukan sahaja mengubah corak kehidupan orang dewasa. Malahan macam tadi Dr. Zul pun ada terangkan bagaimana ya di laporan dari UNICEF mengatakan ramai anak-anak kita memang terkesan dan memang mereka ni kesan daripada COVID-19 ni telah mengganggu gugat aspek kesihatan mental. Okay, izinkan saya ceritakan sedikit. So sebenarnya kita dah kata tadi virus ni invisible. Virus SARS-CoV-2 ya, yang telah menyerang manusia secara senyap ni telah memberi kesan terhadap emosi, kesihatan mental kepada kanak-kanak. So sebab terdahulunya kita tahu ya, anak-anak ini memang suka keluar bermain ke sana ke sini ya. Kita dapat lihat juga contohnya macam cucu Dr. Zul sendiri ya, saya selalu tengok ya, Aira tu selalu keluar ke sana ke sini, tapi sekarang mungkin terpaksa berkurung di rumah. So sebenarnya pandemik COVID-19 ni telah kita saksikan ramai murid-murid kita terkesan di mana mereka terpaksa berkurung. So masalah gangguan mental dalam kalangan kanak-kanak ni yang kita sering anggap sebagai mitos atau perkara yang remeh. Dan isu ini semakin sebenarnya mencuri perhatian sebab kalau kita lihat emosi mereka memang telah terganggu. Kenapa ini terjadi? Kita dah dengar di laporan di Radar Akhbar, kita dah juga lihat daripada banyak kajian-kajian lepas yang telah dilaksanakan dan juga macam saya sendiri sangat aktif di orang kata apa, talian kasih ya, perkhidmatan telekaunseling juga telah melaporkan ya bahawa kes penderaan mental dan seksual terhadap kanak-kanak memang meningkat. Kenapa ini berlaku? So ibu bapa sebenarnya dan masyarakat memang perlu sedar bahawa perkara ini adalah real, ia bukanlah satu myth atau mitos. Dan sekiranya tiada intervensi atau rawatan ya, memang kesan ini akan berpanjangan. Kenapa ini boleh berlaku? Kanak-kanak ini seperti yang kita sedia maklum, mereka ni masih mentah. Orang kata apa, masih mentah dalam mendepani cabaran kehidupan. So keupayaan mereka tak sama macam kita orang dewasa. Keupayaan mereka untuk menyerap dan menguruskan tekanan itu mungkin tidak capai sama dengan tahap kita lah. Dan bila kita kata tentang apa orang kata itu kefahaman yang kefahaman tentang adjustment to the new normal ya, mempengaruhi kesediaan mereka untuk berhadapan dengan norma dan norma baharu ini. So mereka mungkin mengetahui bahawa COVID-19 ni ada kat luar tu. They know that ada virus kat luar tu, tapi mereka masih mungkin tak faham dan tertanya-tanya lambat lagi ke benda ni nak hilang, atau bila yang COVID-19 ni macam anak buah saya kata, bila Aunty Azzi, bila COVID-19 ni nak pack is back and go back. Dia kata begitulah. So kalau kita lihat dengan kesan bagaimana pergerakan yang terbatas ini ya telah memberi impak pada rutin kebiasaan anak-anak kita, di mana keupayaan tadi yang disebutkan oleh Dr. Zuraidah tadi ya, keupayaan pembelajaran, perkembangan interpersonal ataupun perkembangan sosial mereka. Memang ada kajian yang menyeluruh, belum ada banyak lagi kajian yang menyeluruh terhadap kesan PKP. Tapi sebenarnya kita dapat lihat daripada sikap dan tingkah laku mereka bahawa golongan ini amat terkesan. Selain daripada itu, apa yang kita dapat lihat seperti yang disoalkan tadi ialah isu pembelajaran dalam talian. Ini bukan sahaja ya memberi tekanan kepada anak-anak, tetapi kepada ibu bapa yang besar. Contoh dan of course anak-anak ini memang akan terkesan dengan lebih banyak kerana kanak-kanak juga mengalami perubahan dari segi corak
pergaulan mereka dengan rakan sebaya. Contohnya kalau dahulu mereka boleh pergi ke sekolah sekiranya ada sesuatu benda yang mereka tak faham. Sekarang ni nak menggunakan online, orang kata apa, mereka perlu mempunyai kecekapan. Mungkin sekarang ni lebih cekap daripada di awal PKP dahulu. Tetapi ini secara tidak langsung apabila mereka dari segi corak pergaulan mereka itu sebenarnya telah disekat, itu telah menyebabkan wujudnya pengaruh terhadap kesihatan mental. Satu lagi yang mungkin saya boleh kongsikan ya kepada para pendengar di luar sana dan juga di sini. So demam kabin adalah salah satu aspek yang kita nak lihat. Macam saya katakan tadi, bila anak-anak ni tak dapat keluar bermain di luar sana untuk menjalankan aktiviti-aktiviti luar rumah seperti yang sebelumnya, ini secara tidak langsung ya memberi pengaruh kepada keadaan kesihatan mental. Kenapa? Kerana mereka ni boleh, kerana tidak dapat bersosial, dan ini boleh menyebabkan mereka menjadi murung dan seperti apa yang Dr. Ahmad disebut tadi, ditakuti menjadi bertindak di luar kawalan ataupun agresif. Okey, kerana anak-anak mengambil masa yang lebih lama untuk mengadaptasi terhadap sesuatu perubahan. Okey, satu lagi ialah apabila kita kata nak adaptasi, banyak saya sebut tentang adaptasi kan. So keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan sesuatu perubahan pula berbeza antara individu. Contohnya golongan kanak-kanak memang melalui perubahan yang agak mencabar. Mereka terperangkap yang macam saya kata tadi dalam demam kabin. Apa itu demam kabin atau cabin fever? Ia merujuk kepada situasi yang mengalami perubahan emosi akibat bosan. Anak-anak kita sebenarnya bosan dan tidak seronok dan terperangkap di dalam satu tempat tu dalam tempoh yang agak lama. So ini secara tak langsung akan menimbulkan satu emosi yang negatif. Okay, so apabila mereka ada kesan yang emosi negatif ni, mereka berisikolah untuk memberikan tingkah laku yang negatif. Okay, sekiranya tidak ditangani dengan baik. So ini yang disebutkan tadi oleh kedua-dua panel mengenai perkembangan interpersonal ya. Diperolehi dengan banyak apabila mereka hadir ke sekolah. Macam kita sendirilah, kita dah mula rindu nak pergi ke pejabat ya. Tetapi macam mereka, lagilah mereka ingin bersosialisasi dengan rakan-rakan, tidak lagi bebas. So perubahan emosi ni sebenarnya sangat mengganggu. Kanak-kanak ni boleh mengalami perasaan takut, murung, sedih, stres, terlalu sensitif. Ya, mereka juga bersikap apathetik kita panggil ya, dan keliru. Sebenarnya mereka keliru dengan perubahan yang berlaku apabila tak dapat lagi membuat sesuatu yang biasa. So perubahan-perubahan ini kesan dia adalah bersikap tantrum. Ini yang kita risau ni, tantrum, memberontak, argumentatif, ya, destruktif dan juga pengasingan diri. Jadi saya ingin sarankan ibu bapa dan orang dewasa di luar sana, guru-guru, kita perlu peka lah dalam memantau perkembangan anak-anak murid kita lah sepanjang pelaksanaan PKP dan juga pembelajaran dalam talian. Ya, Dr. Aziz bila nyatakan tadi secara tak langsung ya, bagaimanakah kesan ya, keadaan persekitaran itu juga boleh menyebabkan adanya masalah kesihatan mental. Ataupun kita boleh kata dia boleh mempengaruhi cara kita berfikir. Betul ke Dr. Azim, begitu ke? Ya, betul. Kenapa ya yang mungkin saya boleh sharekan sedikit lagi, boleh ya Dr. Zul? Boleh. Sebenarnya bila kita kata tentang psychological makeup atau apa yang diterangkan oleh Dr. Ahmad Kamal tadi tentang kejajaran diri, ya, kejajaran diri ni saya suka panggil makeup lah. Bila kita makeupkan diri kita tentang bagaimana cara kita berfikir, dan ia boleh membawa kepada emosi kita dan seterusnya kepada tingkah laku. Dan bayangkan sekiranya persekitaran itu mungkin tidak membantu daripada segi pembelajaran. Mungkin mereka tidak mempunyai bahan yang mencukupi dan juga talian atau orang kata talian internet yang tidak apa orang kata tu tak stabil. Ini boleh mengganggu mereka. Kalau mereka benar-benar nak belajar tetapi sekiranya ini terganggu, so terus orang kata apa, mood larilah. Di situlah menyebabkan tekanan tu datang, mungkin terbelakang, banyak faktor sebenarnya Dr. Zuraida.
Okey, terima kasih Dr. Yeah. Azli dengan apa yang diterangkan dengan begitu jelas sekali lah. Keadaan ini kita anggap sebagai agak serius terutama untuk anak-anak kita. Kalau dulu kita zaman kanak-kanak kita dulu tak pernah terfikir adanya masalah sebegini kerana alam kanak-kanak kita amat berbeza apa yang berlaku pada hari ini. Jadi kesihatan mental adalah amat penting terutamanya kepada kanak-kanak. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana mereka berfikir, bertindak dan tanggapan tentang dunia di sekitar mereka daripada apa yang dinyatakan oleh Dr. Aziz tadi. Sekiranya kanak-kanak bagi saya mempunyai masalah kesihatan mental yang tidak dibantu, ia dapat mempengaruhi bagaimana anak itu menjalani kehidupan di sepanjang hayatnya. Jadi kesihatan mental akan mendorong seorang untuk memilih sama ada mereka akan menjalani kehidupan yang sihat atau tidak sihat. Tapi tuan-tuan dan puan, hari ini saya ingin menarik perhatian kepada panel yang berbahagia Dr. Ahmad Kamal berkaitan dengan kesihatan mental versus penyakit mental. Mungkin Dr. Ahmad Kamal boleh terangkan kepada kita semua. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok bahawa orang yang mempunyai kesihatan mental ni dia tenang. Okay? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita tengok dari segi domain pemikiran Nabi SAW dalam menterjemahkan kesejahteraan mental dalam kalangan umat manusia itu, kita kena kembali kepada fokus perbincangan kita di manakah letaknya enjin kesihatan mental tu. Enjin kesihatan mental tu terletaknya di kolbu kita, pusat jantung hati nurani kita, kolbu. Ala inna fil jasadi mudghah iza salaha jasada kulluhu iza fasada jasada kulluhu fahiya qalbun, kata Nabi SAW hadis sahih. Bahawasanya di dalam tubuh badan manusia itu ada seketul darah, jika ia baik-baiklah seluruh tubuh badannya, maka jika ia buruk-buruklah seluruh tubuh badannya, maka ianya adalah qalbu. Daripada itu dia akan kesan kepada 3 domain, iaitu thinking, kemudian feeling and actions. So pusat kepada keutuhan kendiri dalam kalangan modal insan, khususnya kanak-kanak, itu adalah qalbu dia. Jadi kalau kita tengok bagaimana penasihatan orang-orang bijak pandai, para alim ulama untuk mengembang tumbuhkan kesejahteraan mental yang berpusatkan kepada qalbu tadi. Asasnya adalah kata-kata. Kajian daripada Universiti Harvard pada tahun 2008 berkaitan dengan punca kepada ketidaksihatan mental dalam kalangan modal insan kanak-kanak tu adalah berpunca daripada komunikasi yang tidak berkesan. Dalam konteks itu, apabila kita berada di dalam macam Dr. Azmawati tadi, suasana PDPR, suasana PKP yang menjadikan institusi keluarga rakyat kita tu banyak berada di rumah, maka dengan itu komunikasi breakdown, krisis komunikasi itu berlaku, maka kita di sini adalah medan untuk kita mengembalikan, mengimarahkan dunia komunikasi bagi pencegahan kesihatan, bagi pencegahan penyakit mental dalam kalangan kanak-kanak kita khususnya. Yang ni apa? Masalah sakit mental tu dia menyebabkan seseorang kanak-kanak itu tidak bercakap dengan lancar, menjadi ketakutan, gagap. Sakit mental itu daripada thinkingnya, dia memberi kesan kepada feelingnya dan akan memberi kesan kepada actionnya, tingkah lakunya. So punca kepada kesihatan kolbu yang memberi impak kepada pemikirannya, perasaannya, tingkah lakunya dalam kalangan anak-anak atau kanak-kanak atau murid sekolah dalam konteks tajuk kita ni adalah kita mantapkan dari segi punca kepada keutuhan kolbu tu. Iaitu adalah komunikasi yang berkesan. Pertama kita highlightkan di sini iaitu kata-kata yang memotivasikan. Kata Nabi SAW, qaulu baligha, kata-kata yang memotivasikan. Yes, sekarang ayah tak kerja secara seperti biasa, ada kalangan murid-murid yang ibu bapa dia retire suddenly, diberhentikan kerja disebabkan bisnes tak berjalan seperti sebelumnya, bekerja kilang, bekerja di mekanik, di pusat pembaikan kereta, di
ya, lapangan penerbangan dan sebagainya, banyak bidang berkenaan ibu bapa tu terpaksa tidak bekerja seperti biasa dan memberi kesan kepada produktiviti ekonomi ataupun gaji. Dan jika ibu bapa tidak diingatkan melalui suara-suara guru-guru di sekolah, melalui media-media arus perdana yang akan memotivasikan kalangan keluarga, menggunakan pendekatan kata-kata yang bersifat balighah, memotivasikan, mencegah daripada masalah sakit mental kanak-kanak. Kalau kita bercakap dengan kata-kata motivasi, sabar, anak ayah bagus, anak ayah baik, walaupun terpaksa kongsi tablet, terpaksa kongsi handphone semasa proses PDPR, kerana kebarangkalian rakyat kita, satu institusi keluarga, pasangan ada 3 atau 4 orang anak yang masih bersekolah, yang turut memerlukan tablet ataupun komputer yang sama, maka di sini letaknya daya qaulu balighah, kata-kata yang memotivasikan anak, motif dan aksi, mantapkan anak itu dari segi hala tuju dia, semangat dia untuk terus belajar dalam keadaan bertolak ansur. Yang kedua, qaulu karimah, kata-kata yang memuliakan. Ketidaksempurnaan kita bergerak, belajar dan bersosial seperti mana Dr. Azmawati tadi tidak merencatkan nilai kemuliaan kita. Kemuliaan kita terletak di solat kita. Mantapkan institusi solat bermula di rumah. Innas solati tanha anil fahsya'i wal munkar. Memang betul status ekonomi keluarga dalam kalangan murid itu berbeza-beza. Keberbezaan keupayaan ekonomi dalam kalangan ibu bapa memberi impak kepada keupayaan murid-murid seluruh negara untuk memiliki tools atau alat pembelajaran yang memerlukan perhatian daripada kalangan pemimpin-pemimpin sekolah kita bagi mengetahui keupayaan murid mereka melaksanakan PDPR contohnya. Yang kedua dari segi qaulul layyinah, budayakan dengan kata-kata yang lemah lembut, ya sayang, ya anak ayah, ya anak ayah yang sulung, ya anak ayah yang nombor 2, ya anak ayah yang nombor 3. Suasana yang terus hikmah dan lemah lembut, kerana kekasaran yang berlaku di rumah akan menyebabkan murid berkasar-kasaran di dalam komunikasinya, sama ada di dalam media online-nya. Saya dapat maklumat ada kalangan guru yang tercedera emosi dia kerana murid bercakap kasar di dalam online semasa PDPR, sebab dia bukan marah cikgu, dia marah adik dia kat sebelah, dia marah mak dia tengah masak goreng telur kuat sangat bunyi. Jadi ini semua memerlukan orientasi, gerakan dan wadah yang perlu diwawarkan, sama ada di dalam institusi media sekolah, pejabat pelajaran daerah, jabatan pelajaran negeri dan juga kebangsaan. Kita bukan sahaja perlu meng-highlightkan dasar-dasar PDPR perlu dilaksana, kita juga perlu meng-highlightkan punca-punca kepada ketidaksejahteraan mental dalam kalangan modal insan kita. Puncanya adalah komunikasi yang kasar, yang tidak sihat, iaitu kita tukar dengan suasana yang layyinah, lemah lembut. Yang ketiga, qaulu sadida, bercakap benar. Kalau ibu tak mampu belikan, cakap tak mampu belikan. Kita kena berikan perkongsian maklumat tu kepada PIBG sekolah kita. Ada dalam kalangan masyarakat kita, ibu bapa, anak-anak yang berada di kawasan penempatan luar bandar, penempatan kawasan status ekonomi yang rendah misalnya, mereka tidak berupaya seperti berada di apa yang dimiliki oleh anak-anak di Shah Alam, di Sri Aman, di Putrajaya misalnya. Jadi interpretasi warga pemimpin pendidikan harus bersifat empati kepada ekosistem keupayaan kendiri dalam kalangan murid sekolah yang ada kaitan dengan keupayaan komunikasi dan kebajikan yang boleh mereka dapat daripada parent mereka dalam suasana yang ekonomi yang tak stabil lantaran pandemik ni. Kemudian qaulu ma'rufah. Yang ini teruskan mencegah anak-anak daripada ayat yang Tuhan cakap dalam surah Al-An'am ayat 32 yang ada kaitan dengan kesihatan mental. Tuhan cakap sama ada kita berada di dalam keadaan normal biasa ataupun normal yang tak biasa sekarang, normal baru ni, kita kena elak 2 benda, iaitu terlalu banyak main-main dan juga jangan lalai-lalaikan diri kita. Sekarang kalau kita tengok di dalam
teknologi TikToknya, Instagramnya, Facebooknya banyak dalam kalangan modal insan kita menggunakan teknologi ini untuk berhibur. Mereka tidak belajar seperti mana yang sepatutnya di waktu pembelajaran formal. Mereka berhibur-hibur. Ini tidak dibenarkan oleh Tuhan. Ini akan menyebabkan penyakit mental. Kerana Tuhan sebut selepasnya, afala ta'qilun. Tidakkah kita ni sedar bahawa kita kena fikir benda ni? Punca kepada sakit mental dalam kalangan kanak-kanak ialah mereka terlalu banyak main dan terlalu lalai. Bukan kita beri dia tablet ataupun teknologi digital untuk main, tapi perlu pengawasan yang berterusan. Qaulu ma'rufah. Kita cegah dia dengan kata-kata yang hikmah. Kita cakap jangan gunakan benda ni kepada benda yang main-main tau, nanti Tuhan marah. Sebut macam tu. Tapi bukannya kita pukul dengan kata-kata seperti contoh macam ni. Kata-kata yang tak baik contoh memang bodoh lah dia ni. Anak ayah ni, kau ni memang bodoh lah. Teruk lah kau ni. Aku bagi kau ni untuk belajar, kau main-main. Macam tu. Benda ini akan menyebabkan apa yang disebut oleh doktor tadi, kerencatan di dalam konsep kendirinya. Yang selasnya adalah qaulu maisurah. Dalam suasana pandemik ni, kita menggalakkan, Nabi SAW menggalakkan kita untuk mencegah daripada sakit mental, kecelaruan emosi ni. Kita kena gunakan pendekatan cakap-cakap yang simple tapi anak mudah faham. Cikgu-cikgu kena hantar makalah-makalah ingatan yang simple tapi murid mudah faham. Cakap pada dia, jangan lupa kerja rumah, nanti kalau tertangguh pula. Tak payah nak panjang-panjang sangat kata-kata tu, kerana itu akan menyebabkan kualiti komunikasi itu menjadi kurang. Jadi rumusan saya adalah sihat mental dan sakit mental ni, kata kuncinya, pusat kawalan dia, kompas enjin dia adalah kolbu kita. Kolbu kita yang sihat ni, makanan dia adalah kita pastikan daripada rumah kemudian akan memberi kesan kepada organisasi di luar sekolah. Amalkan yang pertama, gaya hidup sihat, patuh syariat, kukuhkan amalan ibadat solat. Yang kedua, penjadualan pembelajaran anak di rumah perlu diurus tadbir, dipantau oleh ibu bapa dengan kasih sayang. Dan yang ketiga, sentiasa menghubungi PIBG sekolah untuk berkongsi masalah supaya PIBG yang dipimpin oleh pengurusi PIBG kita tu, dia empati dengan kita, kerana suara ibu bapa tu boleh diketengahkan melalui suara pengurusi PIBG kita yang akan memudahkan tugas pengetua kita untuk berkongsi keperluan kebajikan murid kepada kepimpinan yang lain yang akan membantu kita. Dan seterusnya adalah wujudkan budaya kata-kata yang kasih sayang, kata-kata yang penuh dengan hikmah, kata-kata yang penuh dengan kebenaran, supaya kita strukturkan emosi anak-anak kita, supaya kita punya anak-anak murid kita itu menjadi murid yang sihat dan peduli dan empati tentang keupayaan ibu bapa yang menjaga kebajikan mereka, dan keupayaan guru-guru yang sedang mengajar mereka dalam suasana PDPR, dan keupayaan sekolah mereka di dalam menguruskan peperiksaan mereka daripada hari ke hari. Jadi dalam pada kita bercerita tentang sakit mental dan sakit sihat mental ni, kita tak dapat tidak daripada apa yang disebut oleh jumhur ahli psikologi dunia adalah sakit tu ada dua. Satu, sakit penyakit. Sakit penyakit salah satunya sakit mental, dan satu lagi sakit poket. Sakit poket tu maksudnya ketidakupayaan kita ke diri kita dari segi kewangan. Jadi kurang lebih dalam penghuraian kita ni, anak-anak akan sihat dari segi mental jika ibu bapa mereka bijak dan cekap atau cakna di dalam membentuk suasana komunikasi yang penuh dengan kasih sayang. Tetapi ibu bapa juga memerlukan sokongan daripada pihak-pihak yang lain bagi memastikan keutuhan kewangan mereka, sakit mereka tak sampai tahap sakit poket. Kerana kalau anak-anak tak makan, dia akan melibatkan pihak ketiga, iaitu pihak organisasi kerajaan tempatan kita untuk menyokong kepimpinan bapa-bapa ataupun ibu-ibu di rumah demi untuk mengakhirkan satu quality statistic result of our country yang bersepadu, yang seimbang, yang adil di dalam menterjemahkan kenapa murid itu sakit mental, dan bagaimana kita secara bersinergi bersepadu berbagai pihak
daripada semua sekolah sehingga pihak stakeholder, komuniti yang memerhati dan empati terhadap kejadian modal insan itu boleh bergerak sederak bertindak untuk memastikan syubanul yaumi rihanul ghaddi, pemudi-pemudi, pemuda-pemudi, anak-anak muda di dalam sekolah kita ini boleh dikembang tumbuhkan, boleh dimotivasikan berterusan meskipun berada di dalam suasana pandemik sekarang. Terima kasih Profesor. Saya kembalikan semula. Semangat betul lah. Yang berusaha Dr. Ahmad Kamal ingin menyatakanlah atau mendefinisikan kesihatan mental versus penyakit mental ya. Nampak seperti sama tapi ia tidak serupa ya. Dia mempunyai tekanan yang berbeza ataupun kita katakan bahawa apa yang dinyatakan tadi, kesihatan mental adalah satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan dengan baik dan dapat melakukan aktiviti harian mereka. Dengan itu kesihatan mental adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan dalam kehidupan. Manakala penyakit mental boleh kita katakan sebagai penyakit yang melibatkan gangguan ya pada fungsi otak. Itu yang saya rasa yang mudah untuk ditafsir ya. Ya, kalau doktor cerita tentang mental dan fungsi otak tu kan, saya tambah sikit boleh? Boleh. Okey, kalau jadi otak ni kita ibu bapa, guru-guru kena ambil peduli sikit tentang faktor yang menyokong kepada kemenjadian otak tu tadi. Okey. Pada otak ada mental, pada mental ada minda, betul tak? Ya. Jadi di sebalik 3 perkara kata polisim tu, kalau orang bahasa Melayu dia tahulah tu benda tu sebenarnya sama saja. Tetapi the other side of the mental tu dia ada 3 perkara yang perlu kita ibu bapa beri perhatian khususnya dan para guru amnya, iaitu saraf limbik, yang kedua saraf neokortek dan yang ketiga saraf reptilian. Kalau kita nampak anak-anak tu dia tidak mempunyai macam daya dan kekuatan untuk respon apa yang berlaku di sekitar dia. Contohnya orang main meletup-letup di luar, kat rumah dia buat dek aja. Ataupun dia pasif saja di dalam bercakap kan. Sebenarnya dia sedang berada dalam keadaan tak sihat mental. Itu kesan daripada saraf limbik. Maafkan saya, saraf reptilian. Saraf reptilian ni dia punya daya refleksi dia terhadap perasaan dan juga fakta-fakta yang diberikan oleh orang di sekitar dia tu, dia tak dapat absorb. So, soalan dia kenapa dia boleh jadi begitu? Kerana kajian daripada pakar psikologi menyatakan bahawa kanak-kanak dia jadi macam tu sebab dia dah bersifat inferior, sebab dia punya daya reptilian dia dah jadi lemah disebabkan dia selalu melihat kepada konflik yang datang daripada komunikasi ataupun tekanan emosi yang dia dapat daripada keadaan yang dekat dengan diri dia. Kalau dalam suasana pandemik sekarang ni adalah rumah lah. Jadi benda ni sangat penting untuk perhatian para ibu bapa lah. Jadi kita bercakap dalam media sekarang ni, rakyat dengar, masyarakat dengar, maka dia akan langkah prevention lah. Dia mencegah lah daripada tu dijadikan sebagai satu budaya yang berterusan. Yang kedua ni dari segi saraf neokortex. Apabila kanak-kanak ni dia selalu berada dalam keadaan kebimbangan, tekanan, ketakutan, suasana marah-marah dekat rumah, dia akan memberi kesan kepada kecekapan dia di dalam pembelajaran. Itu kerja saraf neokortex. Saraf neokortex ni daya fokus untuk membaca dan absorb apa yang dia baca, seperti mana Imam Al-Ghazali kata 5 domain. Kemahiran mendengar dia dah akan jadi lemah. Memahami pun dia jadi lemah. Kemahiran mengingat pun akan jadi lemah. Kemahiran untuk berkongsi perasaan dan pengalaman pun dia akan jadi lemah. Diam, dengar, fahamkan, amalkan, sebarkan. Benda tu tak boleh berlaku lagi dah. Sebab anak tadi saraf neokortex dia sudah rapuh dan sudah bermasalah. Dan yang ketiga dia panggilnya saraf limbik. Saraf limbik ni anak tadi dia akan bermasalah apabila dia punya perasaan tu sudah jadi tidak berkualiti. Dia tak ada empati dah kepada kepada ibu bapa dia untuk mengurus kebersihan, untuk mengurus susunan baju-baju pakaian, untuk menjawab salam orang yang berada di luar rumah. Dia dah tak ada perasaan.
Dia dah tak ada perasaan empati dan peduli kepada orang lain. Ini apabila egocentric dia sudah punah atau rapuh disebabkan dia terlalu banyak terdedah kepada ekosistem rumah tangga yang penuh dengan trauma. Ini pun berlaku di asrama. Kalau murid trauma kerana bully, mangsa bully dan sebagainya, maka dia punya bersifatnya akan memberi kesan kepada kualiti saraf neokortex dia, limbix dia dan reptilian yang saya sebutkan tadi. Jadi terima kasih kepada Prof kerana memberikan saya ilham untuk memberi nilai tambah kepada hujah saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ahmad Kamal. Apa yang ingin saya sampaikan ataupun yang kita sama-sama bincangkan hari ini ya, jelas menunjukkan penyakit ya, mental itu terdiri dari pelbagai kategori lah penyakit ya yang telah pun dinyatakan oleh Dr. Ahmad Kamal lagi tadi, dan secara umum lah terbahagi kepada 3 iaitu neurosis ya, psikosis dan juga kecelaruan personality. Jadi soalan saya seterusnya ya kepada Tuan Haji, bagaimana ya kita tengok tadi apa yang diterangkan oleh Dr. Aziz, yang dinyatakan oleh Dr. Ahmad Kamal ya, apakah pendekatan yang boleh dilaksanakan dan di peringkat sekolah dan peranan pengetua, guru besar ya dan guru-guru di sekolah pada hari ini. Silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih Doktor. Memang pendekatan untuk melaksanakan program Bina Sihat ini memang kita kena susun, kita kena rancang, kita kena laksanakan dengan secara terbaik supaya kita dapat impak daripada program yang kita laksanakan itu di sekolah. Baik, dalam pendekatan untuk pelaksanaan Bina Sihat di sekolah, sebenarnya kita boleh bahagikan dia kepada 4 fasa. Iaitu yang fasa yang pertamanya pendekatan, 4 pendekatan. Yang pertamanya pencegahan, yang kedua perkembangan, yang ketiganya pemulihan dan yang terakhirnya adalah krisis. Okay, 4 pendekatan yang kita lakukanlah di sekolah. Apa yang dikatakan dengan pencegahan ni? Okey, pencegahan dilaksanakan melalui aktiviti berikut. Yang pertamanya mengenal pasti isu murid berdasarkan analisis senarai semak keperluan murid dalam kebiasaan baru ini. Kalau tahun sudah, apabila dia datang ke sekolah, sebulan selepas itu kita bagi soal selidik mengenai dengan senarai semak. Tetapi oleh kerana tahun ini pelajar pun tidak dapat hadir ke sekolah, alhamdulillah KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membangunkan satu sistem di mana kita boleh melaksanakan senarai semak ini secara online. Jadi alhamdulillah ini satu pendekatan yang terbaiklah untuk membantu pelajar. Di antara kandungan yang terdapat dalam senarai semak untuk keperluan murid ini, soalan-soalan ni berbunyi macam ni je, ringkas-ringkas. Saya suka belajar, saya ada kawan baik, saya baik dengan cikgu, hampir setiap hari saya tertekan. Jadi kita dapat input inilah untuk kita membantu pelajar. Saya masih berhenti sekolah, saya mahu berhenti sekolah, saya kurang disayangi ahli keluarga dan juga penjaga. Ini penekanan yang terkandung dalam yang pertama tadi, pencegahan. Kemudian yang keduanya kita mempromosikan kepentingan menjaga kesejahteraan, kesihatan dan mencegah masalah mental. Ini bermakna tiap-tiap hari kalau sebagai ibu bapa, guru-guru kaunseling dia akan hantar saja satu WhatsApp lah kepada pelajar-pelajar bahawa kamu perlu lakukan step by step ini untuk kesihatan mental dan juga emosi yang sihat. Ini bermakna tiap-tiap hari cikgu-cikgu kaunseling ni akan hantarlah WhatsApp kepada murid-murid. Yang ketiganya, pencegahan membimbing murid menguruskan emosi bagi meningkatkan kemahiran daya tindak.
Dan yang terakhir sekali, melaksanakan saringan nasihat untuk mengesan awal masalah mental. Jadi saringan apa yang kita gunakan kepada pelajar? Yang pertamanya saringan Woolley, Woolley ataupun PHQ2. Ini bermakna soalan yang ringkas sahaja supaya kita dapat pengesanan awal. Contohnya soalan ini kurang minat atau keseronokan dalam melakukan kerja-kerja, terutamanya kerja sekolah. Dan yang keduanya, saya berasa murung, sedih ataupun tiada harapan. Ini saringan nasihat untuk kita mengesal peringkat awal masalah kesihatan mental pelajar-pelajar lah. Okey, yang kedua adalah perkembangan. Dari aspek perkembangan dilaksanakan seperti berikut. Yang pertamanya, meningkatkan keupayaan murid berfikir secara sihat, rasional dan kreatif melalui aktiviti seperti bimbingan kelompok, mentor-mentee dan juga penglibatan pembimbing rakan sebaya. Okay. Yang keduanya, meningkatkan kawalan diri, konsep kendiri yang positif dan daya tahan. Serta yang terakhir sekali adalah meningkatkan kemahiran mengawal dan menguasai emosi melalui bimbingan berterusan daripada guru-guru kaunseling. Okay, jadi mereka ini menyalurkan maklumat, cikgu hari ini saya tak rasa selesa lah cikgu. So kita akan memberi bimbingan berterusan lah kepada pelajar yang request untuk, kalau kita bimbingan secara talian kita akan lakukan. Bukannya sesi kaunseling secara talian, tidak. Bimbingan dalam talian kita akan beri kepada pelajar. Kemudian yang ketiganya adalah pemulihan. Pemulihan ini dilaksanakan melalui perkara berikut. Yang pertamanya, melaksanakan intervensi nasihat kepada murid yang kita dah kenal pasti bahawa dia ni murung dan sebagainya. Kita ambil, kita pergi bimbingan. Kalau dia berhadapan lagi bagus. Tapi oleh kerana sekarang ni kita tak boleh bersemuka, kita lihat saja apa yang dia jawab melalui online itu, nanti kita akan bimbing dia. Kemudian yang keduanya ialah melaksanakan sesi kaunseling secara berterusan melalui ni kaunseling ni, kaunseling bimbingan. Kita tak boleh buat kaunseling ni, sesi kaunseling secara online, belum lagi diiktiraf oleh lembaga kaunselor. Okay, kita pergi bimbingan yang berterusan dan berfokus kepada penyelesaian isu menggunakan pendekatan kaunseling yang mahir lah bagi seorang guru bimbingan dan kaunseling itu, seperti teori cognitive behavior therapy, solution focus behavior therapy, choice theory reality therapy dan sebagainya. Yang mahir pada guru kaunseling itu, maka dia akan buatlah bimbingan untuk yang dikatakan pendekatan pemulihan itu tadi. Dan yang terakhirnya adalah krisis. Krisis ini dilaksanakan melalui perkara berikut. Yang pertamanya, mengenal pasti murid yang mengalami tanda kemurungan dan tanda awal kecelaruan ataupun gangguan mental, contohnya schizophrenia, iaitu kecelaruan bipolar, cubaan perancangan psikososial yang negatif. Ini pun kita mengambil satu kita katakan krisis juga ni. Umpamanya dia ada kecenderungan untuk membunuh diri dan sebagainya. So apabila krisis ini berlaku, yang keduanya kita melaporkan kes ini kepada pengetua ataupun guru besar. Apabila kes-kes yang melibatkan keselamatan macam ni, kita jangan simpan. Guru kaunseling dia tak akan simpan, dia kena maklumkan kepada pengetua. Dan yang ketiganya, selepas kita maklumkan kepada pengetua, kita mengadakan konsultasi bersama ibu bapa dan untuk merujuk murid ini kepada pegawai kesihatan yang bertauliah untuk menguruskan pelajar-pelajar yang menghadapi krisis, terutamanya di hospital-hospital yang berdekatan. Okey, peranan dan tanggungjawab memang semestinya lah apabila disebutkan untuk menjalankan
program ini, memanglah peranan dan tanggungjawab di sekolah itu amat penting. Yang pertama sekali, pihak pentadbir iaitu pengetua, dia meninjau ataupun memastikan pelaksanaan program ini dengan lancar dan berkesan. Itu di bawah tanggungjawab pengetua lah. Dia memantau pelaksanaan program, dia berterusan sama ada dilakukan ataupun tidak oleh guru bina kaunseling. Yang ketiganya, merujuk kes krisis murid ni kepada ibu bapa dan juga penjaga, dan beliau juga pentadbir juga perlu melaporkan dan membuat tindakan intervensi kes krisis serta psikososial negatif ni murid kepada PPD, kepada JPN. Seperti surat SPI kita bilangan 7/2011 hari itu lagi. Bermakna perlu melaporkan, jangan menyimpan di bawah kapet. Tiba-tiba terdengar saja pelajar ini membunuh diri. Hasilnya kita menyimpan kes-kes yang dikatakan berprofil tinggi yang kita tidak laporkan. Okey, tugas guru bimbingan dan kaunseling. Ini tugas GBK semualah di sekolah untuk menjalankan program ini. Itu menyelaras pelaksanaan program kepada semua murid. Tidak ada yang terkecuali. Kerana kalau kita pada awalnya dulu tahun 2015 dulu kita memberi penekanan kepada kepada tingkatan 4. Kemudian diperluaskan kepada tingkatan 5. Dan apabila berlaku COVID-nya macam ni, diperluaskan dulu kepada semua pelajar. Dulu stres saja kan, kita hanya beri penumpuan kepada tingkatan 4, tingkatan 5. Dan sekarang ini semua pelajar kita libatkan diri. Yang keduanya, melaksanakan penataran program juga kepada guru. Guru juga harus diberi penerangan supaya mereka pun faham tentang pelaksanaan program minda sihat di sekolah. Kerana guru juga akan kita libatkan diri, terutamanya dalam proses untuk menyalurkan maklumat, menyebarluaskan promosi kesihatan minda, kesihatan mental ini kepada murid-murid, kepada guru semua, dan juga kepada ibu bapa. Ini semestinya lah penglibatan guru memang amat diperlukan. Kemudian yang ketiganya, menyediakan panduan dan juga bahan program kepada guru. Memang ini tugas guru kaunseling lah. Dia lakarkan, dia cari maklumat, contohnya apakah yang dimaksudkan dengan minda sihat, bagaimana kita nak menguruskan stres dan sebagainya. So kita sediakan, kita bagi pada guru-guru untuk disebarkan di kelas masing-masing. Kemudian yang keempatnya, melaksanakan saringan minda sihat melalui sistem e-perkhidmatan kaunseling murid SEPKM di laman Sesawang. Kalau guru-guru kaunseling dia memang tahu dah. Kita dah bekalkan dah. Pihak kementerian pun dah bekalkan laman Sesawang ini supaya pelajar-pelajar ni dia boleh menjawab secara atas talian bagi memudahkan kerana pelajar-pelajar tidak dapat hadir bersemuka di sekolah. Kalau yang lepas-lepas memanglah guru kaunseling dia akan bersemuka. Dia akan masuk ke kelas by kelas ataupun kumpulkan dalam satu dewan dan sebagainya. Tapi apabila berlakunya pandemik macam ni, pelajar pun tidak pergi sekolah, dan kemudahan yang dilakukan oleh bahagian pengusaha sekolah harian boleh menjawab di laman Sesawang sepkm.com/minda-sihat. Okey, yang kelimanya, menyediakan profil murid dari segi isu kesejahteraan emosi. Apabila kita dah dapat pelajar ni yang emosinya terganggu dan sebagainya, kita buatlah sedikit pelaporan supaya kita ada profil murid. Nanti bila kita nak buat rujukan dan sebagainya, kita dah ada data pelajar-pelajar ini. Umpamanya tingkatan 5 ada 90 orang, berapa yang terjejas emosi mereka sewaktu pandemik ini. So kita boleh tengok, dan daripada sinilah, daripada profil inilah kita boleh menjalankan program yang khusus bagi mereka. Kemudian yang keenamnya, melaksanakan program pencegahan, pengembangan, pemulihan dan krisis mengikut keperluan murid. Okay, jadi kita khususkanlah. Kita buat program Sambarono kita panggil kan.
Asyik janji cikgu kaunseling buat program. No. Kita buat program mengikut keperluan murid. Barulah kerja kita lebih berkesan dan ada impaknya kepada murid yang berkeperluan ini. Kita buat program kepada mereka. Okay, yang ketujuhnya kita guru kaunseling juga perlu memantau perkembangan murid dari masa ke semasa selepas kita menjalankan program tadi. Kemudian kita juga yang ke-8-nya perlu melaporkan kes krisis dan psikososial negatif murid ni kepada pengetua dan juga ataupun guru besar. Yang ke-9-nya melaksanakan intervensi umum dan juga khusus bagi krisis murid yang kita telah kenal pasti itu tadi. Mana kita kumpulkan, kita buatlah program bagi mereka supaya kita dapat menangani mereka. Dan yang ke-10-nya kita menjalin kerjasama dengan pejabat kesihatan yang berdekatan untuk mendapatkan khidmat nasihat bantuan kepakaran, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang memerlukan psikiatri. So kita jemputlah daripada pejabat-pejabat kesihatan. Okey, dan yang terakhirnya pada guru itu sendiri. Okey, pada guru itu sendiri memang kita memerlukan kerjasama yang cukup erat bagi program yang dilaksanakan ini berjalan dengan lancar. So kita kalau pelajar kita ada lebih kurang 1,000 orang. So guru kaunseling dia nak sebarkan maklumat melalui guru kelas. Kita bagi slide, bagi maklumat dan sebagainya kepada guru kelas yang ada grup kelas masing-masing tu, dia akan sebarkan maklumat ini kepada guru kelas. Kemudian guru juga memantau perkembangan perubahan tingkah laku dan emosi murid. Okay, kalau guru kaunseling nak memantau 1,000 orang pelajar memang tak dapat. Tapi kalau guru kelas yang memaklumkan kepada guru kaunseling sekian pelajar ini perlu diberi perhatian, perlu diberi bimbingan dan sebagainya, so guru kaunseling akan ambil pelajar berkenaan untuk membantu. Kemudian guru ini juga dia akan merujuk pelajar yang dikenal pasti ini sama ada perubahan tingkah laku, emosi dan sebagainya kepada guru kaunseling untuk diberi seperti yang saya sebutkan tadilah, diberi perhatian untuk dibimbing. Dan guru tadi perlu meningkatkan kesedaran kepentingan kesejahteraan diri dan kesihatan mental untuk merentas kurikulum. Jadi kalau kita sihat, sebenarnya sihat mental, senanglah kita nak menumpukan terhadap pelajaran yang diajar sendiri oleh cikgu-cikgu. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Daripada apa Yes. yang Tuan Haji nyatakan, jelas menunjukkan bahawa di peringkat sekolah telah menyediakan garis panduan yang agak teliti dan seharusnya mungkin dengan adanya webinar ini, jika sekiranya ramai yang merupakan ibu bapa tahu tentang tanggungjawab mereka untuk mengambil tahu. Maksud dia boleh merujuk kepada pihak sekolah. Maksudnya di sini dengan adanya maklumat yang sebegini, yang begitu jelas, bila saya dengar tadi, sebenarnya ibu bapa sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya seminggu sekali berilah perhatian sedikit dengan anak-anak kita, dan jika perlukan bantuan kita cuba dapat menghubungi guru-guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. Betul tak Tuan Haji? Ya, betul. Jadi dalam yang dinyatakan tadi pun sebenarnya dengan adanya sokongan, dengan adanya unit bimbingan dan kaunseling di sekolah, kita boleh kaitkan juga hadirin sekalian dengan keadaan kita sekarang ni, iaitu kaedah pengajaran dan pembelajaran dari rumah ataupun kita kata PDPR ini
adalah sesuatu yang sangat berbeza dengan kaedah konvensional. Jadi banyak kajian di luar negara mendapati kanak-kanak berhadapan dengan keadaan depresi dan anxiety yang sangat teruk. Saya rasa soalan ini perlu dijawab oleh yang berusaha Dr. Azmawati Aziz mereka juga memahami keadaan tekanan luar biasa dan beranggapan bahawa tiada siapa yang ingin membantu mereka. Saya rasa mungkin ada kebenarannya ya. Anak-anak ini kadang-kadang dia mungkin dah tergive up Aku tak ada ini, aku tak ada itu, aku nak buat macam mana? Orang belajar, aku tak boleh belajar ya. Daripada aku fikir, baik aku biar aku apa ni? Diamkan. Jadi Dr. Aziz, sejauh manakah pembelajaran dalam talian memberi kesan terhadap kesihatan mental anak-anak kita hari ini? Silakan. Okey, terima kasih Dr. Zuraida. Soalan yang sangat menarik. Saya fikir, saya rasa dan saya pasti bila kita kata tentang pembelajaran dalam talian ni, dia bukan hanya efek kepada kita sebagai pensyarah ya, Dr. Ahmad Kamal dan juga Tuan Haji Ismail dan Dr. Su tentunya. Tetapi dia juga mengganggu-gugat anak-anak di universiti, para pelajar kita dan tentunya murid-murid. Dan bila murid-murid belajar dari rumah PDPR, yang paling saya rasa terkesan juga selain murid-murid adalah ibu bapa. Okey, tapi fokus kita pada hari ini adalah murid-murid ya. So bila kita lihat ya, saya rasa setiap petang kita sentiasa tertunggu-tunggu apakah statistik pada hari ini. Contohnya macam semalam dah naik 5,000 lebih, mungkin sebelum-sebelumnya 4,000 lebih, kita dah happy dah. Kita nak tunggu fasa seterusnya 4,000 kan katanya, ke fasa seterusnya baru kita dapat mungkin mungkin bebas sedikit. Tapi bila kita dapat balik 5,000 lebih, alamak, so it's going to be the same thing. So masih mungkin kekal PDPR setakat ni kita dah tahu sehingga bulan September kalau tak silap saya ya, Dr. Ahmad Kamal dan Tuan Haji. Dan itu juga tentunya macam saya katakan tadi dan Dr. Zu katakan tadi akan memberikan kesan kepada murid-murid. So bukan mudah sebenarnya nak melaksanakan sesi pembelajaran ini ya, berikutan dengan terdapat pelbagai masalah. Saya dah katakan sebentar tadi, capaian internet, ibu bapa yang bekerja. Bila PDPR ni kita dapat lihat macam saya sendiri kadang-kadang time tu lah bila anak ke dapur, walaupun anak-anak saya dah besar, bayangkan ya ibu bapa yang bekerja mempunyai anak-anak yang perlukan tumpuan ya untuk belajar PDPR ya, dan menggunakan macam tadi kita sebut tak ada gadget, kita perlu berfungsi. Dan kadang-kadang ibu bapa yang bekerja juga terpaksa menanti sehingga malam bersama dengan anak-anak mereka, dengan murid-murid untuk buat latihan sekolah. So ini secara tak langsung memberi kesan kepada anak-anak tu yang mungkin kepenatan pada siangnya kerana menumpukan perhatian kepada PDPR. Dan selain itu juga bila kita sebut tentang keperluan pembelajaran dalam talian ni, tak perlu diteruskan, hidup perlu diteruskan. COVID-19 is going to stay for how long kita tak pasti, tetapi buat masa ini kita perlu tinggal bersama-sama dengan satu keadaan yang orang kata apa, yang new normal tadi, nak normal baru. So ini tak PDPR dalam talian ni untuk menggantikan pembelajaran secara bersemuka ya. So perubahan yang kita alami ni menyaksikan banyak isu. Memang banyak isu yang akan timbul dari semasa ke semasa, termasuklah masalah macam saya dah terangkan tadi, capaian internet yang tidak memuaskan, terutamanya mereka yang tinggal mungkin di kawasan yang capaian internet tidak baik ya, dan ketiadaan alat peranti macam Dr. Ahmad Kamal tadi kata, ada yang terpaksa share mungkin yang tidak sesuai, mungkin sekejap-sekejap hang kerana walaupun mereka ada telefon tu mungkin tidak compatible ya. So hal ni saya pasti menjadi lebih suka ya kepada kanak-kanak disebabkan kekurangan sokongan pembelajaran. Dan dalam masa yang sama mereka ni terpaksa membuat penyesuaian pembelajaran kaedah baru, macam saya dah terangkan tadi juga bagaimana mereka terpaksa upgrade their knowledge ya, daripada segi kalau kita kata pelajar universiti mungkin lebih mudah, tetapi kalau murid-murid mereka memerlukan masa. So kalau isu ini kita dalami ya, ia memang memberi impak yang signifikan terhadap perkembangan kanak-kanak. Pada peringkat awal PKP sewaktu pembelajaran dalam talian diperkenalkan,
Saya pasti ramai sahabat-sahabat kita di sini, ramai ibu bapa dan anak mula menyesuaikan diri dan membuat pelbagai perubahan terhadap rutin yang pernah mereka lakukan kepada satu mungkin rutin yang baru kini. So isu sini ialah timbulnya isu sampingan apabila kini pembelajaran dalam talian ni menjadi satu norma baru. Bila kita kata satu norma baru mungkin dah jadi satu kebiasaan yang lazim sekarang sewaktu pandemik. Tetapi wujud pula atau timbul juga persoalan-persoalan seperti sejauh manakah anak-anak kita ni boleh bertahan secara mental, murid-murid ni ya. Emosi dan fizikal. Sebab kata tadi bila kita sebut tentang kesihatan atau kesejahteraan mental, 3 benda yang kita lihat ialah mental kita, emosi dan juga fizikal. Dengan penyesuaian terhadap kaedah pembelajaran dalam talian ni, lebih-lebih lagi apabila kemudahan internet tu memang tidak tersedia lengkap. So semakin lama apa yang kita dapati ialah semakin ramai anak-anak ini menunjukkan tanda-tanda penolakan. Ini yang kita risaukan terhadap ada tanda-tanda penolakan terhadap pembelajaran dalam talian. Dan wujudnya lah juga tidak lagi berminat dengan gerak kerja dalam talian. Macam saya katakan tadi, bukan saja anak-anak murid, saya beri contoh anak saya sendiri di UM, dia tak sabar nak masuk Universiti Melayan sebab nak meneruskan pembelajaran. Ini kan anak-anak yang mengharapkan kalau boleh jumpa kawan-kawan, itu pada mereka sangat bahagia bila dapat berjumpa dengan rakan-rakan dan sambil belajar. Itu kenikmatan yang mungkin kita kata dah tak wujud lagi dewasa ini, tak kali ini ya. So bagi yang murid-murid, sekarang ni dah tak ada UPSR, tapi saya teringat dulu sewaktu dulu bila kita 2020 ada ke UPSR, ada ke PT3, contoh sekarang ni bila kita lihat pada waktu tu yang tak sure tu, ada ke tidak. So mereka dilihat berada dalam tertekan. Contohnya macam SPM baru ni pun sampai bila lagi yang lepas yang baru lepas tu kita kena tunggu, tak sure nak sambung bila. Akhirnya kita tahu Februari dan Mac baru habis selesai. Jadi orang kata apa yang this uncertainty ni memang menyebabkan mereka ini tertekan, dan ini macam diterangkan tadi oleh Tuan Haji dengan mendalam sangat ya. Beliau ada menyebut tentang bagaimana ia boleh mempengaruhi motivasi pelajar, dan guru-guru dan ibu bapa perlu dan terus memberikan penekanan terhadap motivasi dan komunikasi, juga diterangkan oleh Dr. Ahmad Kamal kita. So apa yang kita risau bila sekiranya ia perkara ini berjalan seperti apa yang kita lihat, ada penolakan di situ yang dikhawatiri hasil pembelajaran itu tak dapat dicapai, tak dapat sampai. So itulah wujudnya kegusaran ibu bapa dan guru terhadap isu ini adalah sangat berasas. Memang sangat berasas ya, bila kita lihat capai tak kefahaman anak-anak ni. So bila ada kegusaran ni yang menyebabkan ini ibu bapa, murid-murid lagilah mereka risau, mereka tak faham sebenarnya. Peranan semua ni amat penting. Saya akan terangkan sebentar lagi. So di sini tindakan segera kita perlu ambil bagi nak pastikan sistem sokongan pembelajaran secara dalam talian ini diperkemaskan dan ditingkatkan dalam tempoh PKP ini. So izinkan saya jugalah untuk kongsi sedikit dapatan dari kajian yang telah pun dilaksanakan, di mana sebelum wabak yang kita kenali sebagai pandemik, Malaysia turut berdepan dengan epidemik. So sebelum tu apa bezanya pandemik dan epidemik? Pandemik kita tahu seluruh negara, dan epidemik mungkin pada negara-negara tertentu sahaja. Dan tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti NHMS 2019, epidemik yang dikatakan itu seperti yang diterangkan oleh Dr. Ahmad Kamal ialah masalah kesihatan mental, di mana kita seramai 424,000 pelajar ataupun murid-murid yang berdepan dengan masalah kesihatan mental, termasuk 1 daripada 10 orang kanak-kanak berusia di antara 10 hingga 15 tahun. Tambahan pula kini bila anak-anak kita, murid-murid kita sekali lagi perlu mengadaptasi kepada pembelajaran dalam talian apabila sekolah ditutup semenjak PKP, dan even
walaupun dibuka sebentar, ditutup semula dan disuruh belajar daripada rumah kerana mereka amat mudah untuk orang kata dijangkiti dengan virus ini. So terdapat banyak cabaran yang mereka hadapi, ya. Keupayaan untuk mengadaptasi again perubahan teknologi kerana ia melibatkan pembelajaran secara digital serta perubahan sikap. Kita dah kata mungkin mereka boleh biasakan tentang belajar online, tetapi adakah sikap mereka itu terbuka untuk menerima amalan pembelajaran dalam talian yang dilaksanakan. Saya tak katakan semua ini negatif. Ada juga yang bila saya lihat, saya gembira bila ada perkongsian ya di FB dengan anak-anak jiran saya, bila mereka share bagaimana mereka menanam dan menerangkan tentang tumbesaran tauge ya daripada kekacang. So itu saya rasa adalah satu amalan yang sangat bagus. Tetapi sekiranya mereka ini diganggu gugat dengan capaian internet macam saya kata tadi, kesukaran untuk fokus apabila anak adik-adik ramai dan perkongsian gadget. So ini adalah cabaran utama yang mereka hadapi. Selain daripada itu ya, kurang waktu bersosial macam saya terangkan tadi ya, awal tadi di rumah berbanding di sekolah. Kanak-kanak ni sebenarnya mereka rasa tak selamat apabila tiada keselesaan atau rutin yang tetap. Sekejap online, sekejap sekolah macam biasa, dan sebenarnya ya wujud kebergantungan atau penggunaan alat peranti atau gadget ni yang tidak dikawal boleh menyebabkan mereka ini berpotensi untuk ketagihan pula. Ada isu lain pula yang wujud sekiranya, bak kata Dr. Ahmad Kamal tadi, sekiranya tidak dipantau. So rasa tidak selamat ini akan menimbulkan respons dari sistem limbik. Saya tertarik tadi, so saya rasa saya pun nak kupas sikit je lah dari sistem limbik dalam otak. Sistem limbik ni sebenarnya ialah kita juga kenali sebagai mammalian brain. Tadi disebut reptilian ya, so limbik ni sama juga dengan mammalian brain yang fokus kepada emosi dan kawalan interaksi sosial. So tadi dah disebut tentang kurangnya sosial. So ini akan respons yang dari sistem limbik ni menjadikan perkara lain sukar dilakukan untuk mereka menjadi lebih produktif. So apa yang boleh kita lakukan? Ibu bapa perlu memastikan anak-anak diberikan masa dan ruang untuk bersosial ketika kuarantin di rumah. Pastikan anak-anak kita berasa selamat dan tidak menyendiri. Tadi saya dengar bila Dr. Ahmad Kamal kongsikan, bila mereka ni bila meletup-letup kat luar tetapi mereka diam saja kan, itu sebenarnya memang ada gangguan di situ. Jadi kita nak memberikan orang kata apa, walaupun mereka ni tak dapat jumpa secara fizikal, kita nak galakkan juga mereka ni menghubungi rakan-rakan secara maya. So ibu bapa boleh bantu ya di sini. So kanak-kanak juga ada hak untuk berada dalam kalangan kawan-kawan sebaya. So itu adalah perkara yang saya rasa penting untuk ibu bapa juga realise. Okay, dan ibu bapa di luar sana dan juga guru-guru kita mesti apa orang kata mempunyai keupayaan ya untuk mengesan terutamanya ibu bapa lah, sebab memang ada 24/7 dengan anak-anak di rumah, mengesan sebarang perubahan dalam tingkah laku anak-anak supaya dapat mengenal pasti apa sebenarnya perubahan, apa sebenarnya isu yang sedang anak kita alami, apa kegusaran apa. Banyak sebenarnya saya apabila berada di dalam talian kasih, apabila menerima panggilan ada ibu bapa yang berkongsi tentang kerisauan mereka terhadap anak-anak yang duduk di dalam bilik tak mau keluar, tak nak makan. Ini adalah simptom-simptom yang kita boleh lihat daripada segi gangguan kesihatan mental. So pelbagai pihak sebenarnya perlu memainkan peranan masing-masing bagi membantu mengurangkan tekanan kepada murid. Salah satu cara tadi macam saya dengar Tuan Haji Ismail berkongsi sekiranya murid ni tak ada peranti, peranan PIBG itu sendiri untuk membantu. Dan sekiranya anak itu dilihat terlalu ada kesan kebergantungan terhadap gadget, ibu bapa perlu memainkan peranan. Saya tahu bahawa kadang-kadang kita jadikan gadget ni juga sebagai neni untuk menjaga. Contohnya kalau anak kita apa orang kata terlalu aktif, kita beri. Tetapi dalam waktu pandemik ini perlu diberikan penekanan. Kita kena lihat kerana terlalu banyak expose kepada gadget ini, dia akan ada timbul masalah lain juga.
ketagihan dan mereka akan jadi agresif ya. So kaedah pembelajaran akhirnya ya yang dilaksanakan secara dalam talian ni saya rasa dan perlu sebenarnya wujud kerjasama dan komitmen sepenuhnya daripada semua pihak, terutamanya pihak yang menyediakan platform pembelajaran, penyediaan bahan, pengetahuan, kemahiran yang berkaitan dengan penggunaan teknologi kerana ia akan melibatkan peranti digital di samping akses capaian internet yang berkualiti, dan saya pasti kerajaan kita pun sedang usaha ke arah itu ya, sejajar dengan saranan yang telah dilaksanakan oleh KPM. Semua sekolah mula mengambil inisiatif dan strategi tertentu bagi memastikan sesi pembelajaran PPPR dalam talian ini berjalan seperti biasa, walaupun kita terdapat kekangan tetapi banyak sebenarnya kreativiti yang boleh kita laksanakan, dan semua pihak perlu memberikan kerjasama yang baik. Ya, Dr. Zul? Ya, terima kasih Dr. Aziz apabila menerangkan tadi ya bagaimana norma baru dalam pembelajaran. Kalau kita katakan hari ini kita tak ke kampus tapi rumah kita, bilik kita menjadi kampus. Kalau kita tengok sekolah ya, sekolah tidak lagi dianggap sebagai perlu ada bangunan, ada bilik darjah. Tapi hari ini kita dapati bilik darjah boleh berada di rumah-rumah. Setiap rumah merupakan bilik darjah anak-anak kita. Tapi yang perlu diingatkan atau perlu kita katakan ya, kalau kita nyatakanlah bila tentang peranan kita sebagai ibu dan bapa ya, tiada yang lebih baik daripada pelukan. Ia adalah satu bentuk kasih sayang dan memberi mesej saya akan melindungi anak-anak saya. Maksudnya pelukan itu kadang-kadang sudah memadai untuk menyatakan kau dilindungi nak, kau ada bersama dengan aku ketika ini. Inilah adalah merupakan kata-kata, saya cuba petik mendiang Lady D ya, yang menunjukkan bahawa kasih sayang dan prihatin membolehkan anak-anak merasa selamat menghadapi masa sukar ini. Ibu bapa dan keluarga harus memainkan peranan penting dalam memastikan emosi anak sentiasa terkawal serta tidak memberontak, merasa bosan dan tidak obses kepada gadget apa yang dinyatakan oleh Dr. Aziz tadi. Jadi pertubuhan saya juga saya banyaklah membaca bila nak membincangkan dan memperkatakan tajuk kita hari ini ya, di mana Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ya turut menasihati ibu bapa untuk berbincang mengenai COVID-19 ni dengan anak-anak mereka sesuai dengan usia bagi menangani masalah dan kegelisahan yang dihadapi. Perbincangan secara tertutup ataupun terbuka ini secara tidak langsung memberi penekanan mengenai kepentingan kesihatan mental. Soalan ini saya lontarkan kepada ketiga-tiga panelis pada petang ini ya. Apakah yang boleh dilakukan? Kerana kita tadi kita cerita tentang sekolah. Kemudian kita lihat kepada peranan guru bimbingan dan kaunseling. Kemudian kita juga melihat tentang garis panduan yang telah ada termaktub di sekolah ataupun di bawah KPM. Tapi hari ini dan pada kali ini apakah ya yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk membantu anak-anak ini dalam memastikan kesejahteraan mental terjaga. Bukan saja anak kita ini memerlukan bantuan daripada pihak sekolah, kita sendiri sebagai ibu dan sebagai bapa dalam membantu anak-anak di dalam memastikan kesejahteraan mental mereka ini terjaga. Jadi saya berikan terlebih dahulu kepada yang berusaha, Dr. Ahmad Kamal. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai seorang mukmin Muslim, untuk orang Islam mungkin boleh dijadikan sebagai panduan, yang bukan Islam yang sedang menonton ni boleh dijadikan sebagai teladan lah ya. Kalau kita tengok daripada surah Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dalam erti kata yang lain, Tuhan mengasuh kita para ibu bapa yang ada anak-anak
sama ada di anaknya masih kecil ataupun telah dewasa, supaya berhubung secara telepati, secara soul, yakni dengan mendoakan kesejahteraan anak-anak tu menjadi anak yang sihat tubuh badan, berasaskan kepada penjagaan sembahyang yang sempurna. Dan kita minta Allah SWT makbulkan doa kita. Wahai Tuhan, makbulkanlah doaku. Udu'uni astajib lakum. Kita minta pada Tuhan sahaja, kata Tuhan, kata Allah, astajib lakum, nescaya aku akan perkenankan. Kerana di dalam berhadapan dengan pandemik ataupun cabaran ujian yang tak pernah berlaku ni, ini adalah ruang dan peluang untuk kita seluruh umat muslimin muslimat kembali kepada fitrah untuk menginterpretasi cabaran ini dengan kembali kepada fitrah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa kita. Harapan kita hanya Tuhan yang boleh membantu kita. Wala yashaunas yashauni. Kita tak boleh berharap dengan manusia, kata Tuhan. Berharaplah kepadaku. Jangan takut kepada cabaran yang datang. Takutlah cabaran yang datang daripada Tuhan lantaran disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan kemudian Allah SWT mengajar kita. Cuba catat dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kita, ibu bapa, guru-guru harus bermotivasi tinggi untuk bergerak, bekerja, bertindak sederap, bersinergi bersama. Dipimpin oleh para suami di rumah, dipimpin oleh para pengetua guru besar di sekolah, untuk merealisasikan visi misi kita. PDPR berlangsung dalam suasana pandemik. Dah sehat daripada pandemik, kita kembali kepada normal bagi merealisasikan visi dan misi pendidikan negara bangsa kita. Dan dalam konteks itu, kita, Tuhan ingatkan, kalau kita berjaya, anak-anak menjadi orang yang cakna di dalam pembelajarannya, akademiknya, jasmaninya, emosinya, rohaninya dan inteleknya, alhamdulillah. Tetapi kalau gagal, kita jangan marah. Kerana kebijaksanaan, kebitaraan insan ni, menurut Profesor Howard Gardner, dia ada banyak lagi domain bidang yang hebat untuk kemenjadian dia pada masa depan. Yang penting, mental dia sihat. Badan yang sihat akan menjadikan mentalnya sihat. Bila mentalnya sihat, dia dapat melaksanakan tugasan pembelajarannya di sekolah, di rumah dengan sihat dan selamat. Iaitu ada banyak lagi kerangka kebijaksanaan, kebitaraan modal insan. Bijak visual, bijak akademik, bijak muzik, bijak kinestetik, bijak interpersonal, bijak intrapersonal. Banyak bidang dan cabang kekuatan. Jadi, kekuatan kebijaksanaan murid dalam pendidikan kerjayanya pada masa depan. Apa yang paling penting, para guru dan ibu bapa kena bersifat empati dan memahami bahawa proses pembelajaran adalah merupakan berterusan. Berjaya hari ini, alhamdulillah. Gagal hari ini, ada peluang untuk cuba jaya lagi. Kegagalan adalah kejayaan yang tertangguh. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Kita merancang, asasnya adalah ikut kepada syariat kita. Kita dah berusaha, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, kemudian kita serah kepada Tuhan, kerana Tuhan yang akan menentukan berjaya atau gagalnya setiap usaha kita. Jadi itulah pandangan saya, Doktor, Profesor. Semoga ianya boleh menjadikan sesuatu panduan kebaikan untuk kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ahmad Kamal. Seterusnya Tuan Haji. Silakan. Okey, bagi saya macam ni. Untuk ibu bapa yang mengikuti siaran ini, okey, kita tidak memberi tekanan yang berlebihan kepada anak-anak. Kerana kita perlu berilah harapan mengikut kemampuan mereka. Kalau hari ini anak-anak kita belajar biologi pun dia tak dapat A, Math pun dia tak dapat A, fizik dia tak dapat A, kimia pun dia tak dapat A, tapi sebagai ibu bapa, janganlah kita menetapkan yes kau nanti bila habis SPM mesti jadi doktor. Kita jangan macam tu. Kerana apa? Rakan-rakan model tu dan juga ahli panel. Kalau selepas SPM, bukannya kita nak pergi ke universiti saja bagi pelajar cemerlang, okey, carry on.
yang tak cemerlang pun ada sebenarnya. Ada tempat lagi yang boleh kita melanjutkan pelajaran. Contoh, kalau kita masuk kelas kemahiran pun boleh hidup sebenarnya. Saya bagi contoh Makcik Kia ni. Makcik Kia kalau dia buat pulut panggang secara tradisional, dia buat secara tradisional, dia boleh buat 300 biji satu hari. Kemudian dia panggang, dia bakar, dia jual RM300 satu hari. Dia jual dengan harga RM1. Dia cuma dapat RM300. Modalnya mungkin RM150, RM150 untung. Tapi kalau pelajar ini yang kita yang mendapat keputusan yang kurang cemerlang ini, kita hantar dia masuk kelas kemahiran, bagi dia belajar macam mana cara nak buat pulut panggang secara lebih efektif dengan teknologi yang baru. Dan yang kedua, cara marketing pulut panggang. Dan insya-Allah Makcik Kia ni dia boleh menghasilkan 3,000 pulut panggang sehari. Kalau bermodalkan separuh, dia dah dapat untung RM1,500 sehari. Bayangkanlah, satu bulan dia dapat berapa? Bersih RM15,000. Ni nampak. So sebagai ibu bapa, kita jangan beri penekanan kepada anak-anak yang kurang berkemampuan. Ini akan menyebabkan mereka akan stres nak belajar. Selepas saja dapat keputusan SPM, okey Abang Long dapat berapa? Abang Long cuma dapat 3A. Ni kolej kemahiran profesional MARA pun ada. Boleh masuk di situ. Khusus yang ditawarkan di situ. Marketing pun ada. Kemudian cara nak buat pulut panggang tadi pun ada kalau kelas-kelas kemahiran. Why not? So kita jangan membunuh semangat anak-anak kita. Habis saja SPM, kalau tak dapat 11A jangan balik rumah. No. Sebab itulah anak-anak kita kadang-kadang tension. Kita memberi tekanan yang sedemikian rupa. Kelas kemahiran kita banyak. So lebih nanti. Sebulan 15,000. Kita boleh dapat. Kalau kita buat marketing yang betul, buat cara-cara pulut panggang dengan baik. Itu lebih bermanfaat daripada kita hantar anak-anak kita dengan kemampuan yang tak seberapa dia boleh capai. Jadi kita membunuh terus semangat dia. Akhirnya dia tidak akan berjaya dalam hidup. So kita bimbinglah sebagai bapa, kita bimbinglah anak-anak kita ni. Kemampuan mereka setakat mana? Yes, itu saja. So kita bimbing. Masuk kelas kemahiran, tak ada masalah. Sekarang ni pun kerajaan kita dah menyediakan banyak kelas kemahiran yang percuma sahaja. Masuk, allowance pun diberi. Ya, jadi itulah hasrat saya sebenarnya. Kita jangan menetapkan. Kalau anak kita dah kemampuan kita setakat itu, jangan kita tekankan dengan hasrat kita. Hasrat kita anak tu nak jadi doktor. Tapi biologi sekali pun tak dapat A. Macam mana? Okey, itu daripada saya. Terima kasih Tuan Haji. Ya, itulah kita kata peranan ibu bapa. Kadang-kadang kita tak bolehlah memberi pressure kepada anak-anak kita. Bagaimana dengan Dr. Aziz? Sebenarnya terima kasih PM Dr. Zul. Sebenarnya saya boleh relate dengan apa Tuan Haji cerita ya, sebab anak saya baru habis SPM. So di situ bila saya tengok it is actually a very good reflection untuk diri saya sendiri. Untuk tidak memberikan tekanan sebab sekarang tengah isi banyak di UPU ya, banyak sebenarnya. Jadi kita jangan berikan tekanan, saya setuju. Okey, berbalik kepada peranan ibu bapa ya. So sebenarnya kan rata-rata kita lihat anak-anak kita memang duduk berkurung di rumah. Yang keluar selalunya ibu ayah kalau yang pergi beli barang selalunya lah. Ya. Jadi mereka ni mungkin saya ambil pendekatan lain sebab banyak tadi panel-panel dah bincangkan. Jadi saya rasa di sini perlu juga saya pasti mereka ni diajar dalam keadaan kehidupan norma baru ni ya. So amalan-amalan yang harus mereka ambil untuk terus melindungi diri ya. Contohnya macam pakai mask, double mask sekarang dan juga probably pakai lagi additional face shield. So ini perlu dididik sebab saya pasti ramai di antara kita yang terkesan dan mungkin SOP fatigue. Saya sendiri pun sudah malas nak keluar sebab perlu balik mandi dan semua ni. Jadi amalan-amalan ni bila kita kata walaupun dah malas kita tak boleh stop untuk menjaga
orang kata apa tu, diri kita sendiri dan juga rakan-rakan yang lain, community dan juga Malaysia, kita kena putuskan rantai COVID-19 ni. So suasana normal baharu dalam murid-murid ni perlu dilaksanakan. So saya nak menyentuh sikit, tadi kita dah fokus banyak benda yang serius. So sekarang ni bila kita kata pembelajaran, what about other activities? So himpunan aktiviti kreatif yang banyak kita buat di rumah, aktiviti bersama. Contohnya kita galakkan mereka cuci basikal sendiri kalau dulu kita yang buatkan, menanam bunga bersama-sama, menghias bilik, mengecat dinding, melukis, mewarna, senam robik dalam rumah, why not? Atau dalam kawasan rumah sekiranya ada ruang. Ini sebenarnya aktiviti-aktiviti ini dapat membantu menghilangkan rasa kebosanan dan juga mengelakkan rasa kebergantungan tadi terhadap gadget ya. Dan saya suka bila ahli-ahli panel menyentuh tentang bagaimana pentingnya sokongan emosi dan juga moderator pun ada cakap tentang love tadi ya. So ibu bapa dan keluarga sebenarnya perlu membekalkan sokongan emosi yang rapat dan yang kuat terhadap murid-murid atau murid-murid pula, anak-anak mereka lah, supaya mereka ni berasa dihargai ya. So dalam bahasa mudah ya, dan ringkas saya nak rumuskan ini adalah sebagai kita sebut kasih sayang. Moderator tadi ada sebut kasih sayang. So hubungan dan komunikasi yang baik ni antara anak-anak kita dan juga diri kita sendiri ni menjadi faktor pelindung. Tadi PM Dr. Zul ada sebut tadi pelindung utama, dan ini sebenarnya menjurus kepada bagaimana kita sebenarnya tanpa kita sedari telah tingkat daripada segi daya tahan atau resilient diri kita, dan juga ini mungkin wujud dalam kalangan anak-anak kita yang kita tak perasan. Kalau dahulu ya tuan-puan, kita risau tentang bagaimana kita nak spend time, quality time dengan anak-anak. Sekarang ni kita ada masa dan ruang itu, gunalah. Okay, instead macam Tuan Haji kata tadi, kalau kita ekspektasi daripada segi pembelajaran terlalu tinggi. So sekarang ni mungkin kita boleh look back, assess diri kita sendiri sebenarnya. Quality time juga yang macam saya kata tadi, gunakan sepenuhnya dengan anak-anak. Kalau dulu kita mungkin tak punya masa untuk mengajar anak-anak kita, sekarang kita dah ada masa tu. But kita kena betulkan mindset kita sendiri ya. Dan kita dah jumpa sebenarnya ya bahagia tu. Ini yang kita panggil bahagia di dalam rumah, bahagia dari rumah, insyaAllah. Terima kasih. Seronok. Hari ni saya seronok dengan perkataan bahasa orang counselling, orang kaunselor bimbingan ya, menggunakan kata-kata yang sebenarnya positif, yang menyeronokkan lah. Maksud saya kasih dan sayang, bahagia ya. Semua orang suka kebahagiaan ya, Dr. Aziz, Dr. Ahmad Kamal, Tuan Haji ya. Kita semua ke arah itu. Dan bila katakan bila kita nyatakan tadi ibu bapa dan keluarga ya perlu membekalkan boleh saya katakan sokongan emosi yang rapat bersama anak-anak supaya mereka berasa dihargai. Dalam bahasa yang mudah dan ringkas kita rumuskan ini sebagai kasih sayang, hubungan dan komunikasi yang baik antara kanak-kanak dan keluarga akan menjadi antara faktor pelindung utama kepada daya tahan. Yang sekali lagi yang telah dinyatakan oleh Dr. Aziz dan juga Dr. Ahmad Kamal maupun Tuan Haji ya, mereka perlu berkomunikasi secara mesra, terbuka bagi menggalakkan kanak-kanak selesa meluahkan tekanan mereka. Jadi rumusan daripada webinar kita pada hari ini saya nak reflect balik dengan satu dialog terngiang-ngiang dialog ni yang masih terngiang-ngiang di kepala saya di telinga saya lah, adalah yang popular yang pernah diungkapkan oleh watak ibu lakonan Allahyarhamah Seniwati Neng Yatimah yang berbunyi, batu belah batu bertangkup, tangkuplah aku, telanlah aku kempunan telur tembakul. Pernah ingat tak? Pernah dengar tak? Ya, berkaitan dengan cerita ini jika dilihat di sini mesti ramai yang beranggapan alah telur tembakul saja ya sampai sanggup membunuh diri. Sebenarnya jika dilihat dari sudut lain, ibu ini berhadapan dengan masalah kemurungan ataupun tekanan perasaan apabila perlu membesarkan anak-anak seorang diri apabila ketiadaan ataupun kematian suaminya. Ini saya
saya terfikirlah ya berkaitan dengan cerita tadilah ya disebabkan kepunan telur tembakau dan mereka dalam keadaan serba kekurangan ditambah pula perangai anak bongsunya yang agak degil dan sering memberontak ni perbuatan mengorbankan dirinya kepada batu bertangkup itu bukanlah semata-mata kerana kempunan ikan tembakau ya tetapi adalah kerana hilang pertimbangan akibat bebanan tekanan ya yang telah terkumpul sekian lama walaupun ini hanyalah sekadar kisah dongengan ya tapi ia sedikit sebanyak menunjukkan bagaimana ya masalah kemurungan telah ada sejak dahulu lagi dan pemikiran kita masih lagi beranggapan bahawa kesihatan mental ini hanya perkara kecil dan tidak memberi impak yang besar kepada hidup orang lain. Saya suka memetik kata-kata Aristotle ya. 3 saat paling gelap kita mesti fokus untuk melihat cahaya. Pentingnya penjagaan kesihatan mental ini diberi kesedaran kerana keadaan ini semakin memburuk ditambah dengan pandemik yang melanda. Oleh itu adalah penting untuk rakyat Malaysia menyedari tentang pentingnya kesedaran terhadap penyakit mental, kepentingan memelihara tahap kesihatan mental yang baik dan mengenal pasti gejala-gejala masalah kesihatan mental yang memerlukan intervensi dan rawatan. Para hadirin sekalian, jutaan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang terlibat terutama tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada petang ini bagi menjayakan webinar kita bicara pemimpin pendidikan siri 6 terutamanya kepada panelis yang sangat kami hormati kerana sudi menjadi tetamu pada hari ini ya pada kali ini. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Zawawi Ismail, Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Melaya dan Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Gani selaku Ketua Jabatan Pengurusan Perancangan dan Dasar Pendidikan atas sokongan penuh terhadap penganjuran webinar kita yang berfokus kepada #isu pendidikan perlu kupasan. #pendidikan kita hak bersama. Di sini saya dan pihak Urustia juga ingin memohon maaf atas segala salah dan silap sepanjang mengendalikan majlis ilmu ini. Semoga kita berjumpa lagi pada siri 7 akan datang dengan mengupas isu seterusnya berkaitan dengan PDPR, realiti atau mitos. Pohon berangan tempat bertemu girangnya rasa si anak dara. Baiklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. #stay safe, kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.